Oh, ada problem tadi. Okay, ada problem. Dia macam line sebab hujan lah. Saya rasa hujan dia line problem. Dia disconnected tadi. Sekarang dah sambung balik. Okay. Apakah petua yang pertama? Okey, sebelum saya nak bagi petua tu, saya nak tanya soalan. Kalau anda ada, kan korang dah tahu, Abang Abu ni takkan boleh start kalau tak ada soalan. Saya ni kena start dengan soalan. Suaimi, kau ni kenapa? Kenapa kau punya soalan-soalan ni macam ni? Wang power kedemak apa benda tu? Kedemak. Apa yang kedemak tu? Wang dunia boleh bawa menjana ke akhirat ke? Boleh lah. Kalau kau tahu macam mana nak buat, memang boleh. Alright? Tapi yang kedemak tu aku tak faham. Apa benda tak kedemak? Ya Allah, kau ni cuba pakai bahasa yang aku faham. Kau pakai bahasa yang aku tak faham. Macam mana aku nak memperterjemahkan kau punya bahasa tu? Hilmi, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hilmi. Okey, apakah petua pertama? Babu dah cakap, petua pertama ni hanya akan saya kongsikan selepas ada soalan daripada awak. Kalau ada soalan dan saya jawab, lepas tu kita start kita punya sesi. Sebab setiap hari saya nak ada soalan. Baru dia adalah makanan minda untuk saya. Nampak? Aku makan apple untuk perut aku. Alright? Untuk perut aku. Tapi minda ni dia tak boleh. Minda ni dia perlu ada soalan. Yes. Alright, okay, yes, tadi putus dah, sambung balik dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zack, wah, nama Zack, babe. Zack, Assalamualaikum Zack. Wah. Alright, do you think money changer akan pupus? Yes, money changer is a dying trade. Dia macam dying trade. Dying trade ni dia macam sedang mati. Dia dah tua lah. Mungkin dia dah ada satu dia sedang dalam nak mati lah. Nak cakap nazak belum lagi, tapi dah ada tanda-tanda dia. Jadi money changer akan pupus. Alright, bank pun akan pupus, babe. Apa money changer? Bank sendiri tu kalau dia tak innovate, kalau tak pergi the fintech, dia akan pupus. Okay? Ya, hampir pupus. Dia hampir pupus. Tapi sikit lagi dia akan pupus. Bank tak tahulah, tapi mungkin dia makan masa lama sikit lah. Tapi money changer, yes, it's already like felt. Sebab saya ni berketurunan money changer. Jadi kita tahulah apa benda Allah money changer tu kan. So anyway, memang dalam pupus. Fahmi Rahman, aduh brother, Fahmi macam mana brother? Alamak, gua ni adik-adik gua yang lama. Sekarang dia dah kaya raya, dia dah lupa aku, babe. Dia dah kaya raya ni, dia tak tegur abang dia yang dia cakap, ni macam budak. Siapa budak ni? Macam gelap, macam pernah nampak kat mana je, Fahmi. Kau buat macam itu kat aku, Okay. Alright. Kita ada Fahmi. Do you think macam, yes, saya dah jawab benda tu. Okay, now, that's the soalan. Dan saya tak nak anda terus senyap kat sini tanpa memberi love kepada saya. Selagi saya tak terima love, saya akan rasa macam apa benda ni, ya Allah. Love, tekan banyak love. Biarlah aku dapat yang 1000 tu. Bila aku dapat 1000, ini macam, aku rasa macam shock. Jadi tekan love banyak-banyak. Siapa adik-adik aku tu, tekan love. Aku kan gila love. Tekan je banyak-banyak. Biarlah banyak mana pun. Jangan peduli orang cakap apa. Kau main tekan je, right? Siapa yang tekan, aku bagi benda ni, kan? Aku dah cakap. Apa tekan tu? Banyak-banyak. Ataupun dia cakap aku handsome, aku manis, dia dapat DJ. Yang macam yang cakap aku handsome dapat dia, aku bagi dia tepuk-tepuk sikit kan. Jadi macam dia rasa seronok kan. Yang datang awal aku bagi tepukan juga. Alright, untuk Fahmi Rahman, daripada Batu Pahat juga, tak silap aku kan. Alright, so itu juga tepukan untuk Fahmi Rahman. Kepada Hilmi yang datang, alright, kepada Tuhaini juga kita kasih Karin tepukan. Alright. Okay, pasti sikit. Apa ni? Kini dah tanya. Ni apa pula? Ada ni tanya. So, Amy, how do we compound our own time? Compound your own time. Compound your own time by doing ibadah. you compound your time by like ibadah.
Sebab like that is how Allah created us to beribadah. So if you want to like maximize your time, then you buat ibadah. Ibadah means buat kebaikan. Tak kisahlah macam apa saja kebaikan yang buat yang boleh menambah nilai pada orang lain, boleh menyelesaikan masalah orang, boleh memberikan orang satu pedoman, satu jalan, atau berkongsi sesuatu yang baik dengan orang. Itu adalah cara untuk kita compound kita punya time. Time kita ada barakah. Bila time kita ada barakah, maka keberkatan itulah yang akan menjadikan time kita ni macam cukup. Allah mencukupkan segala-galanya dengan mudah. Jadi kita sentiasa macam rasa ada masa lagi. Ada lagi. Bukan tak ada masa, sibuk. Walaupun sibuk, Allah akan aturkan supaya kita ni dapat menyelesaikan ataupun dapat membuat apa yang perlu kita buat. Allah akan aturkan supaya kita dapat buat benda-benda tu sebab kita ada keberkahan daripada time. Alright? So that's what you need to do. Sihat Abang Abu. InsyaAllah nanti datang jumpa Abu. Jumpa dia cakap, banyak bantu saya. Tak, aku tak bantu apa-apa pun, babe. Yang bantu kau tu Allah, bukan aku. Aku tak ada buat apa pun. Kan, aku hanya like berbual macam ni, berbual, cakap benda-benda, entah apa benda aku cakap pun aku tak tahu. Jadi yang bantu kau tu Allah. Jadi engkau berterima kasih dan bersyukurlah banyak kepada Allah kerana Allah membantu engkau. Alright. Okay, so dah ada soalan. Jadi Abang Abu nak masukkan ke bab yang pertama pada hari ni yang saya nak cerita pasal saya nak cerita pasal apa apa yang aku cakap tadi? Wang power. Bercerita pasal mengenai wang power. Siapa lagi ni? Okay. Jamil, Abang Jamil pun ada kat sini. Abang Jamil, alright. Abang Jamil ada daripada Singapura. Temasek. Singapura lama dia Temasek. Macamlah dia orang tak tahu aku ni pun. Orang semua tahulah. Abang Abu kau ceritalah benda-benda yang beri manfaat pada dia orang. Kau ni berbual je daripada tadi. Alright, saya nak cerita. Saya nak bagi apakah 10 tip ataupun petua rahsia wang power. Jadi hari ni mungkin saya tak dapatlah cakap semua, tapi mungkin kita ambil satu atau dua kita bincangkan sama-sama. Sambil tu janganlah stop daripada tekan love tadi, tekan banyak-banyak, tekan share juga. Alright, saya juga nak sumpah kau orang ni, sumpah kau orang ni jadi kaya raya, banyak duit, macam rezeki tu melimpah ruah kau, ada banyak rezeki kebaikan, rezeki kewangan, rezeki tu, rezeki ni semua datang bila kau share banyak-banyak. Biarlah bila kita bantu ramai orang, pasti Allah akan bantu kita, betul? Jadi bantulah untuk Abang Abu ni sampaikan ilmu ni kepada ramai lagi orang. Jadi hari ni Abang Abu nak cerita pasal satu petua rahsia. Satu rahsia dalam kita mencapai satu kewangan yang mantap adalah ini di samping benda-benda yang kita dah bincang tau, right? Senyum apa tu semua kita dah bincang dalam previous punya share. Sebab setiap hari 9 hingga 10 Abang Abu duduk sini cerita dengan anda pasal kewangan dunia akhirat. Jadi aku dah cerita banyak. Ini kita dah masuk bab-bab yang macam praktikal sikit, yang lebih dia nampak dia nampak macam duniawi sikit, tapi sebenarnya sebab kita dah ada basic yang kuat, kita tahu kenapa kita buat benda-benda ni. Jadi petua pertama yang Abang Abu nak share pada awak semua sekali, petua pertama iaitu saya panggil dia, awak perlu nak capai kekayaan yang luar biasa, awak perlu satu burning desire, kita panggil dia. Kita kena ada satu semangat dan keinginan yang sangat mendalam. Keinginan yang sangat mendalam untuk mencapai kekayaan. Alright? Tapi bila saya cakap macam itu, kau jangan macam terperanjat ataupun kau jangan ingat aku suruh kau ingat macam tu. Sebab ramai orang dia memahami benda ni kan sangat penting. Sebab ramai orang kan dia ingat wang ni akan jadikan dia motivation untuk dapat banyak benda lagi. Tak, wang ni adalah hanya satu alat sahaja. Tapi macam mana kita nak mencapai banyak lagi? Itu yang kita nak cerita, right? Jadi jangan kita jadikan keinginan tu hanya rumah besar, kereta besar, sebab apa? Benda-benda ni walaupun awak nampak macam dia memotivasikan awak dapat, sebenarnya dia tak akan bagi awak satu kepuasan. Alright? Kejayaan-kejayaan macam ni dia tak akan bagi kepuasan. Alright? So awak dapat rumah besar, awak mungkin rasa macam puas, tapi sebenarnya awak akan rasa macam kosong. Ada benda lah yang macam missing lah dekat sini. Sebab tu yang pertama ni, wang power ataupun rukun, bukan rukun, dia adalah
petua lah pada aku. Dia sepetua yang orang-orang kaya yang saya betul-betul dapat berjumpa mereka ada. Mereka tak meletakkan keinginan yang mendalam terhadap kewangan dari segi kereta lah, fizikal atau material, dia tak. Sebaliknya mereka meletakkan kepuasan. Macam mana dia boleh mendapat kepuasan dengan memberikan kesenangan pada orang yang memerlukan. Dia rasa puas bila dia rasa bantu orang tu mencapai apa yang dia nak. Orang susah, dia rasa puas sangat bantu dia. Bagi duit ke, bagi ilmu ke, bagi apa saja. Dia mencapai kepuasan tu. Dia keinginan dia tu tau. Keinginan adalah memberikan kebahagiaan, keceriaan, senyuman kat orang ni. Yang susah ni aku nak kasih dia gembira. Dia tak look for the rumah besar, kereta besar, semua benda-benda tu. Jadi sebab tu, kalau anda ingin meletakkan satu keinginan, bila saya cakap keinginan yang mendalam dalam mencapai kekayaan adalah bukan untuk mencapai rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Sebaliknya adalah kita letakkan macam mana aku boleh bantu orang yang susah ni. Macam mana yang orang tak ada duit ni aku boleh create supaya dia orang ada duit. Macam mana orang yang tak boleh bersedekah ni aku boleh bantu dia jadi dia boleh bersedekah banyak. Macam mana orang yang selama ni tak berzakat, tak berwakaf, tak berinfak, macam mana aku boleh bantu dia supaya dia boleh berwakaf, berinfak. Jadi bila kita ada keinginan yang melebihi daripada dunia, maka kita punya power tu kuat. Jadi sebab tu bila kita nak sesuatu, kita letakkan benda macam tu. Sebab itulah saya cakap keinginan yang sangat mendalam ni perlu untuk kita mencapai kekayaan ataupun kejayaan kewangan. So keinginan. Tapi bila saya cakap keinginan tu, keinginan macam mana? Keinginan bukan dunia, tapi keinginan memang dunia, bukan cakap tak dunia. Memang dunia. Keinginan dunia tapi bukan macam keinginan tu macam nak beli rumah, nak beli tu. Tak, keinginan yang nak melihat orang lain tu, dia berjaya, aku dapat bantu dia berjaya, aku dapat tolong dia keluar daripada masalah dia, aku dapat bantu dia dari segi emosi dia. Apa-apa yang boleh kita bantu orang lain, itu yang akan memberikan kepuasan. Dan kalau kita mempunyai sebab-sebab begitu untuk keinginan yang macam tu, maka anda dalam keadaan mencapai kekayaan yang luar biasa. Alright, kalau letakkan rumah besar je, mungkin awak akan sebenarnya meletakkan diri anda untuk dalam keadaan rasa tak tenang. Alright, jadi transformasi. Alright, transformasi kehidupan, transformasi seseorang akan hanya berlaku apabila anda mempunyai sesuatu yang jelas dalam menambah nilai kehidupan orang lain. Alright, that's transformation. People transform when they have a clear, dia ada satu matlamat yang jelas, alright, mengenai menambah nilai kehidupan orang lain. That's when you really progress. That's when you dapat satu kuasa daya untuk melawan apa saja yang datang sebagai cabaran untuk terus ke depan. Alright? So awak kena faham benda tu. Sebab itulah benda-benda ni lah yang perlu kita letakkan sebagai matlamat, sebagai satu benda yang aku nak capai dalam benda ni. Alright? So tapi antaranya macam mana aku nak fokus, Abang Abu? Okey. Kau cakap macam itu, tapi macam mana aku nak fokus? Alright? Jadi kita kena ada certain fokus dalam kehidupan kita bila kita nak fokus. Sebab bila nak berjaya, kalau kita cakap nak berjaya dunia akhirat ni, bukan hanya sebab kita letakkan fokus untuk membina masjid dan sebagainya, tapi kita ingin bebas. Kebebasan, maksudnya kita nak bebas daripada mungkin jajahan duit ni. Duit menjajah kita, dia kontrol kita. Kita terpaksa kerja untuk duit, kita terpaksa buat tu kena duit, kita tak suka pun kita buat. Jadi aku nak keluar daripada benda. Aku tak nak jadi hamba duit, aku nak jadi tuan duit. Kebebasan, itu juga adalah satu matlamat yang sangat jelas. Jadi kita buat kerja sebab aku nak bebas daripada benda. Aku tak nak jadi hamba duit yang selama ni aku jadi hamba duit. Aku nak jadi tuan kepada duit. Aku nak bagi tahu duit ni pergi mana, bukan duit ni suruh aku buat benda ni, buat benda tu. Macam berlaku pada ramai orang. Alright? Okey, sambil-sambil tu aku tengoklah. Aku ni kalau semangat terlupa pula siapa yang datang. Alright. Kita ada Dan. Dan dia cakap, Assalamualaikum, selamat pagi. AA dia cakap, alright, setuju betul cakap AA. Assalamualaikum, good morning Abang Abu. Alright, Zul Apple pun ada kat sini. Alhamdulillah. Ni semua adik-adik aku je. So, aku nak juga bawa orang-orang lain. Jadi, apa kata korang share pada orang lain, member-member kau. So, dia datang juga. Ramai-ramaikanlah adik-beradik Abang Abu ni. Bakal lah. Kau mungkin belum jadi adik-beradik. Bakal lah adik-beradik. Alright? Bawa. Bagi tahu pada orang lain, share pada orang lain, biarlah ramai lagi yang datang. Mudah-mudahan Abang pun nak tengok kan. Sekarang ada 28,000. Abang pun nak tengok 280,000 orang tengok.
Ini 28,000, 27, 28, 26, 16, 20 macam itu je. Saya nak 200,000 orang, 300,000 orang, 3 juta orang tengok. Alright. Jadi sebab tu aku tak boleh, sebab aku ni bukan orang marketing yang macam korang tau. Aku ni orang yang cakap berbual. Aku tak reti nak buat marketing. Alright, good advice dia cakap, burning desire. Burning flame of content as a giver and donor others. Kan? Bagus. Fokus untuk, Zali dah bawa fokus untuk ni. Okey, untuk pengetahuan anda, Zali ni adik-beradik yang akan hari ini akan melancarkan buku beliau di page beliau. Alright, hari ini dia akan melancarkan buku, e-book dia akan lancar. Jadi kalau anda lepas ni lah pukul 10 dah ingat, 10 minit habis ni kita punya siaran, you boleh pergi dekat page dia untuk melihat pelancaran buku dia yang akan dia lancarkan. Dia dalam buku mengenai hartanah, macam nak beli rumah dan sebagainya. Tu saya rasa Zali buat. Kena tukar mindset kewangan, okey, bukan dinilai dari segi harta duniawi tetapi kebebasan hutang. Betul? Boleh? Yes, kebebasan hutang. Sebab you nak membebaskan diri daripada benda-benda macam tu. Itu yang akan memberikan kita motivasi, betul tak? Alright, Petua Wang Power nombor 1, keinginan membantu orang mencapai menaiki kebahagiaan. Yes, boleh. Ketenangan akhirat juga. Alright. Okey, dah share. Bagus. Alright, Zali, saya masuk bang. Masuk dah. Jadi yang tu pertama, right? Kebebasan. Kita meletakkan matlamat untuk kita bebas. Katakan awak dah bebas kan, dah tak ada masalah duit lah kan, apa benda. Okey, jadi bila kita tak ada masalah duit ni pun menjadi masalah. Sebab kita tak ada satu matlamat, kita tak ada satu benda yang boleh menjadikan kita ada burning desire tau. Sebab tu ramai orang yang mencapai matlamat kebebasan kewangan, dia kena penyakit, dia jatuh sakit, dia itu, dia ini, sebab dia tak ada. Dia ingat itulah matlamat hidup dia. Dah ada rumah, aku dah ada itu, jadi aku lepak lah sekarang. Dia bila lepak, itulah bermulanya dia punya malapetaka dia akan datang menyerang dia. Alright? Sebab tu kita ni mencari kebebasan ni bukan harta benda dunia. Sebaliknya kita mencari apa yang saya cakap tadi. Betul? Yang tu pertama. Kedua, kita juga boleh menjadikan kerja-kerja amal kita tau. Kerja-kerja amal ni contohnya kita nak membantu orang yang susah. Kita boleh travel pergi mana, tempat negara-negara yang mungkin terancam dengan pelbagai benda-benda ni kan. Jadi kita menjadikan dia lah, sebab aku nak kaya, nak banyak duit, aku nak banyak lagi duit, sebab aku nak buat benda-benda ni. Ini akan menjadikan kita ada satu apa kata orang tu, burning desire tadi. Nampak? Benda tu bukan letakkan rumah kereta tau. Kita letakkan, aku nak bantu lagi ramai orang yang susah. Dekat Palestin, dekat mana? Syria, dekat Pakistan, dekat Indonesia. Mungkin even dekat Malaysia, kampung-kampung kat Sabah, kampung-kampung kat banyak negara, negeri-negeri yang memerlukan bantuan. Jadi aku nak buat benda ni, sebab itulah aku nak kaya. Ini menjadikan aku inspirasi. Ini mungkin ada orang mungkin terinspirasi dengan membantu orang. Jadi awak perlu ada, mungkin juga benda-benda ni akan menjadikan awak ni mempunyai satu burning desire. Alright? Sebab saya sekarang, saya kongsi ni untuk awak dapatkan yang first tadi, burning desire. Selagi awak tak ada burning desire, awak tak boleh mendapatkan kewangan yang power. So untuk dapat kewangan yang power, kena ada burning desire. Macam mana kita nak burning desire? Inilah Abang Abu cerita tadi. Satu, kita kena ada matlamat kebebasan. Aku nak bebaskan diri daripada aku punya dibelenggu hutang, dibelenggu dengan kewangan. Aku jadi hamba duit selama ni. Tak nak, aku nak jadi aku nak jadi tuan kepada duit. Itu satu. Kedua, saya cakap mungkin aku nak bantu orang tu. Aku nak pergi Palestin, aku nak pergi sana. Itulah sebab aku nak kaya. Ini mungkin yang kedua. Ketiga, kadang-kadang kita dalam taraf kehidupan yang mungkin dipersendakan orang, ditawakan orang. Kalau kita nak keluar daripada ni, lebih-lebih lagi sebagai seorang Islam, kita nak menunjukkan bahawa Islam ni bukanlah satu agama yang semua penduduk dia miskin. Tak, kita nak tunjuk, aku nak tingkatkan taraf diri aku. Aku nak tunjukkan aku juga boleh buat benda-benda yang orang buat. Aku juga nak tunjuk aku boleh naik pergi bulan. Aku boleh pergi bintang. Bintang macam mana Bintang tak boleh kot. Bulan. Aku boleh buat benda ni. Aku boleh create produk-produk yang like Mak Saleh buat ataupun bukan Islam. Dia buat benda-benda yang banyak. Bill Gates buat Microsoft. Apa kata aku boleh buat benda something. Kita perlu ada satu semangat untuk meningkatkan taraf diri kita. Ini juga akan menjadikan kita mempunyai ability untuk ada burning desire yang akan menarik rezeki yang banyak. Alright, sebab kita bukan buat untuk rumah, untuk fizikal, tapi kita buat untuk dalaman kita. Nampak tak? Bila you nak satu burning desire, dia mestinya daripada dalam ni dia keluar.
Semangat membantu tadi. Aku nak keluar daripada benda ni. Aku nak bebas ni. Aku nak tinggikan taraf kehidupan aku. Ini semua adalah benda-benda yang sebenarnya akan menjadikan kita kuat. Alright, jangan berhenti tekan love. Aku tengok ada yang dah berhenti dah. Cuba tekan love banyak-banyak. Kasih aku banyak lagi love. Sambil tu kita makan. Yang tu adalah ketiga. Ini bukan 10 rukun tau. Ini satu je. Yang first, petua satu tapi dia ada 4 benda untuk kita jelas. Saya baru bawa petua satu je. Belum masuk lagi. Ada 10 lagi. Yang first ni satu je. Iaitu burning desire. Apa perlu awak ada untuk mendapat kewangan yang power? Burning desire. Dan macam mana kita nak burning desire? Saya dah bagi 3. Dan keempat. Ini untuk menunjukkan juga aku nak buat ni sebab aku nak lead dalam industri aku ni. Aku nak jadi yang terbaik dalam industri ni. Supaya aku boleh bantu lagi ramai orang. Aku nak meninggalkan legacy. Aku nak meninggalkan ilmu-ilmu ini. Hello? So ini juga aku nak buat sesuatu yang aku boleh tinggalkan kepada ramai orang yang akan ikut lepas ni. Ramai orang yang akan belajar lepas ni. Apa yang aku boleh buat? Jadi kita tingkatkan kita punya ilmu. Ini juga akan menjadikan kita ada burning desire untuk mencapai banyak benda dalam hidup kita. Nampak tak apa yang saya cuba terangkan dalam yang first ni? Supaya saya nak awak faham. Ramai orang ni dia tak faham, babe. Dia nak kaya tapi dia letakkan kekayaan tu sebagai kereta mewah besar. Bukan salah, aku tak salah, tapi jangan letak itulah sebagai punya matlamat. Kalau itulah matlamat kita, maka akan berakhir kat situ dan akhirnya kita akan lost. Ada yang akan jadi gila, ada yang akan jadi jatuh sakit, ada yang dah tak siuman. Sebab itu matlamat. Dia dah capai matlamat ni. So next is what? Nampak tak? Tapi kalau ada benda yang mendahului benda tu, 4 benda yang saya cakap, awak ni akan pergi ke sana, awak punya tumpuan kat sana, tapi awak akan mula melihat yang kekayaan awak ni bertambah. Kekayaan dia bertambah sendiri. Awak tak tengok pun sikit kekayaan awak, tapi awak buat je sebab awak nak buat benda purpose awak tadi, dan akhirnya benda-benda ni jadi macam dia muncul dalam perjalanan. That is what I want to talk about on the first. Alright, ni dalam Wang Power. Petua nombor 1 adalah burning desire. Untuk mencapai sesuatu, tapi burning desire yang macam mana? Bukan material dunia, bukan rumah besar sebagai matlamat, bukan kereta besar sebagai matlamat. Sebaliknya 4 benda yang Abang share tadi. Iaitu yang pertama adalah kita nak pastikan kita ni kan, bukanlah seperti orang fikir, kita nak bebas daripada mungkin pekerjaan tadi. Kita ni jadi hamba duit, babe. Duit yang arahkan aku. Kau nak duit, kau kerja. Kerja kat sini. Duit ni diarahkan kita lah, babe. Kita tak nak, kita nak, duit, kau pergi sana. Kau pergi sana, kau pergi sana. Kita nak ubah benda tu. Kedua adalah kerja-kerja amal. Yang kita nak bantu orang. Sebab itulah kita buat benda ni. Aku nak bantu lagi ramai orang. Aku nak bantu lagi kekayaan yang banyak dapat. Bagi lagi. Itu kedua. Ketiga mungkin saya cakap tadi, meninggikan taraf diri kita sendiri. Alright, aku nak lebih tak nak miskin-miskin. Aku nak pakai kereta yang lagi mewah. Aku nak kita, faham tak? Itu meningkatkan taraf diri juga akan menjadikan kita lebih mempunyai burning desire. Dan last kali sifat ketuanan, iaitu kita nak menjadikan leaders dalam industri kita, leaders dalam spesifik benda kita. Kita nak tunjukkan benda tu, jadi kita berusaha dan kita buat sehingga kita menjadi sesuatu yang best. Dalam perjalanan tu nampak tak? Kita membina kekayaan, kita membina banyak benda yang sebenarnya tidak mempunyai apa-apa erti pada masa itu, sebab awak punya benda adalah yang melebihi physical kind of ni. Sebab burning desire yang betul adalah bila letakkan benda-benda yang bukan material, bukan worldly material tu, bukanlah sebab kita nak jadi kaya. Kalau awak letak benda tu, awak akan pergi jauh, right? So itu yang pertama. Jadi itulah yang first kali aku nak cerita dengan kau orang, alright, supaya you have some idea. Kita kena tukar mindset kekayaan, alright. Okay, dah ada petua Wang Power, keinginan, alright. Okay, Zul, kenangan akhirat juga, alright. Rahman dah share AA Zali. Okay, saya masuk bang. Okay, terima kasih Abang Bu. Tengok pun dah tenang. Dia cakap tengok aku dah tenang. Alamak, aku nak tepuk. Dia cakap udah tengok. Aku nak tunjuk kau dah tengok. Dia cakap okay, kaya bukan hanya terletak harta benda wang ringgit, tapi kaya letaknya di hati. Wah. Betul cakap bebas daripada hawa nafsu. Burning desire, tolong orang pun. Alright. Apa lagi? Kerja amal paling best. Kan? Kepuasan bila bantu dapat orang. Rumah kebajikan, rumah pemulihan dada, dan banyak lagi. Alright? Bagus. Buat sesuatu untuk dalaman.
burning desire dia cakap, alright. Salah A, B, Nur C, burning desire. Okey, nampak 2 ekor lembu dan 2 ekor kambing tengah berjoget-joget. Aku pun tak faham apa benda kau cerita ni, mungkin ada kisah ke apa, aku tak tahulah. Target saya sebelum ni ada duit untuk jadi kaya, sekarang cari ilmu dulu baru kaya. Sekarang cari ilmu. Tapi Hilmi, jangan bila dengan nama cari ilmu kita menjadi lebih jahil. Sebab apa? Kadang-kadang ramai orang mencari ilmu dan dia menjadi semakin jahil. Nampak? Kalau kita mencari ilmu, kita semakin bodoh, tak apa tau. Bodoh maksudnya kita nak mencari sebab kita faham, kita tak tahu benda-benda. Ada orang, dia mencari ilmu, dia bukan mencari ilmu, dia pun tak tahu kenapa dia cari ilmu ni. Sebab apa dia makin jahil? Makin banyak ilmu, dia makin jahil. Sebab apa dia tak amalkan ilmu tu? Sebab tu cukup setakat apa yang kita perlu untuk kita memulakan perjalanan. Kita jalan dulu. Kita dengan ilmu yang ada, kita jalan, baru kita tahu ilmu apa lagi yang aku perlu. Kalau kita belum buat apa-apa, kita pergi sana, kita dengar ni, kita akan jadi jahil. Percayalah cakap Abang Abu ni. Alright, sebab tu bila kita nak melalui satu liku, kita perlu ada satu petunjuk, dan mungkin kita ada ramai yang boleh bagi tahu, tapi satu, kita kena ikut satu yang menunjukkan arah kita. Jadi kita akan sampai dengan betul. Sebab tu dalam agama kita pun kita ada mazhab. Kan kita ada mazhab-mazhab, walaupun semua mazhab ni sebenarnya mengikut Nabi kita. Tapi Nabi dalam kaedah solat dan sebagainya, Nabi ada solat beberapa cara yang diikuti oleh sahabat-sahabat dan akhirnya menjadi satu ikutan. Jadi dia ikutan tu bukan salah, tapi dia akan menuju ke tempat yang yang memang telah nak dituju. Jadi kalau kita sekejap ikut ni, sekejap nanti kita pening. Sebab tu kita boleh dapatkan pendapat yang belah sana kan, terdapat pendapat, tapi aku masih ikut adakah pendapat tu aku boleh masukkan dan sebagainya. Jadi pastikan anda ni cari ilmu tu betul, right? Cari ilmu betul, tapi jangan cari ilmu yang menjadikan kita jahil. Maksud jahil ni, kita cari dan kita tak amal. Kita cari tak amal, cari tak amal. So itu bukan untuk Hilmi tau benda ni. Saya untuk general, untuk diri saya juga, right? Sekarang betul lah yang saya buat dulu. Aku mencari macam-macam ilmu aku pergi, tapi aku tak ada perubahan. Aku makin teruk ada lah. Sampai aku stop pergi seminar, aku stop dulu, aku tengok apa yang aku dah pergi. Mula aku buat. Bila aku buat, baru aku mula nampak hasil. Lepas tu baru aku mengajar orang lain, alright? So jadikan benda tu sebagai satu kata orang tu, sebab kita ni manusia tau. Manusia ni memang macam tu. Kita dicipta untuk penipuan dunia. Dunia pula dicipta untuk menipu kita. Jadi sebab tu kita nampak tu cantik. Padahal kita dah ada satu benda. Kita kena terus berpegang pada tu dan terus jalan. Jangan indahkan dunia. Alright, kalau tak awak akan tertipu dengan dunia. Sebab tu bila kita kadang-kadang kita tertipu dengan kata-kata manis orang, tulisan-tulisan manis orang. Sebab apa? Itu semua adalah dunia. Tapi kita tak sedikit pun teruja dengan kata-kata Allah. Quran tu kita taklah teruja sangat sampai dengar orang tu sampai kita teruja and stuff like that. Kita tak perlu teruja dengan manusia. Alright, kita teruja dengan kata-kata Allah, dengan tulisan Allah, kita teruja dengan tu. Itu lagi bagus sebenarnya, alright? Okay, Hilmi, saya sedang top overhaul otak saya sekarang. Overhaul otak dahsyat. Dia overhaul otak. Tapi aku bagi tahu sekali lagi, kau nak overhaul otak, cari betul-betul ikut Nabi, yang ikut Quran, alright? So itu penting. Alright. Okey, betul-betul jahil sebab banyak sangat nanti bila fokus satu je dan buat. Bukan fokus satu, fokus pada apa yang kita buat. Fokus pada apa yang kita buat. Kalau kita fokus pada satu lah, mungkin ada kesilapan juga. Sebab satu je tak dapat memberikan banyak benda. Kita perlu ada ilmu-ilmu yang berbeza, tapi ilmu-ilmu yang keperluan untuk mencapai benda yang kita nak. Bukan ilmu yang semua nak. Kan contohnya ada orang buat seminar memasak, pergi juga. Padahal dia tak ada pun nak belajar masak pun. Lepas tu ada orang buat seminar trading, dia pun pergi juga. Sebenarnya dia tak nak pun. Dia apa seminar je dia pergi. Dia ada banyak ilmu, bukan ilmu, dia ada information. Dia hanya ada informasi, dia tak ada ilmu. Orang ada ilmu adalah orang yang menggunakan, yang praktikkan. Dia dapat, dia baca, dia buat. Dia dah buat, baru benda tu jadi ilmu. Kalau dia hanya dengar, itu bukan ilmu. Itu hanya adalah satu informasi. Jadi ramai orang ni, dia ada informasi je, dia tak ada ilmu, right? Okey, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nampak tu? Ilmu tanpa amal, dia cakap dia macam buah. Tanpa buah. Tapi aku ada buah. Belum makan lagi. Aku makan apple hari ni. Sebab aku teringat masa kecil dulu,
Ada orang cakap kan, dia cakap apa tau, one apple a day keep a doctor away. Am I correct, Azaz? Eat apple a day keep the doctor away. And no, like your condition, your mom say no phone, no nothing, right? So I already warn you. Alright. Tak, aku bagi tahu anak aku, sebab dia ponteng tak pergi sekolah sebab hujan. Habis dia nak main phone. Aku cakap tak boleh, kau kena baca. Saya ikut 100% ilmu yang AA berikan dan terus amalkan. Alhamdulillah, banyak benda ajaib berlaku dalam hidup saya. Itu semua kerana Allah. Kan, bila kita buat benda yang betul, benda ajaib akan berlaku. Bila kita buat benda yang betul dengan ikhlas kerana Allah, tanpa apa-apa niat untuk kita nak berlagak dan sebagainya, kita buat betul-betul dengan niat ikhlas, maka awak akan dapat keajaiban Allah. Awak akan nampak keajaiban Allah. Jadi apa yang abang ajar ni, kau cakap ilmu kan, 100% ilmu yang abang. Aku tak ajar apa-apa tau. Aku just suruh kau buat benda-benda yang betul. Bukan aku ajar, aku tak ajar pun. Aku just like suruh, kau buatlah benda ni betul. Kau sedekah lah, kau infak lah. Like kau tolong orang. Aku cerita benda-benda yang betul. Depan ni korban. Siapa yang nak korban Abang dah plan untuk dapatkan 100 ekor kambing bersama dengan adik-beradik abang Abu. So siapa yang nak tompang sekaki boleh kan, kita boleh actually like bersama-sama lah tu. Nantilah kalau kau ikut abang Abu selalu ni, kalau kau nak macam berkorban dengan kita orang, boleh kita orang insyaAllah plannya nak korban dekat Mesing lah. So kalau nak lah, nantilah tu nanti Jadi itulah hari ini petua satu saja. Satu je petua dia, iaitu burning desire. Kalau nak mencapai kewangan yang power, burning desire. Macam mana nak dapatkan burning desire? 4 benda yang saya bagi tahu. Satu adalah untuk kita nak bebaskan diri daripada apa pun belenggu, hutang ke apa ke, semua kita nak bebaskan. Sebab itu kita berusaha kan, dan dia kekayaan tu insyaAllah akan tertarik. Kedua adalah kita nak pastikan diri kita ni macam apa? Saya nak tanya, kalau aku je cakap tadi, apa nombor 2? Petua nombor 2 apa? Tu petua satu. Dalam satu tu ada 4. Satu adalah kebebasan, betul? Kita nak bebaskan diri daripada whatever benda-benda. Kedua tadi apa? Cuba cerita. Cuba tengok. Saya nak tengok awak ni, like, betul ikut saya ke awak main ni je? Kedua apa? Come on, ada 38,000 orang. Aduh, kau tak nak share. Lepas tu hari ni 38,000 orang, aku dapat love 1,050 je. Mana aci, babe? Kan, aku nak love yang banyak lagi. Janganlah stop. Bila aku berbual ni, janganlah stop. Stop love. Takkan banyak-banyak. Kasih share banyak-banyak. Terima kasih kepada yang tekan love. Alright, kalau begitu tepukan. Alright, kita bagi juga. Kita bagi tepukan lagi kepada yang love. Kita bagi DJ. Alright. Okey, cantik. Yang pertama kita jadi tuan. Itu yang keempat. Yang ketiga, kita jadi tuan tadi. Yang ketiga, right? Ni help others, yes. Adalah untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Apa lagi tadi? Kebebasan tadi kan. Kebebasan kita. Apa lagi? Untuk menjadi yang terbaik. Betul? Untuk menjadi orang yang terbaik dalam benda industri kita ke benda-benda. Supaya kita nak tinggalkan legacy. Kita buat benda tu bukan apa. Kita nak tinggalkan. Niat dia adalah kita nak tinggalkan. Selepas aku tak ada ni, apa yang aku boleh tinggalkan? Benda macam tu. Jadi inilah akan menjadikan kita, like, ada that burning desire. Sampai bila-bila tau. Burning desire tu akan terus ada. Tapi kalau letakkan duit ataupun letakkan harta, kereta, dapat kereta je kau dah tak ada benda. Mungkin kereta yang lagi satu capai dah. Kan rumah besar, dah ada dah rumah besar. Apa jadi? Kita akan blank. Kita akan jadi blank. Clear ke clear? Sebab tu inilah yang pertama awak kena ada kan. Jadi abang pun nak anda kongsikan benda ni pada orang lain. Alright, juga share benda ni kepada semua kenalan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Sebab 10 hari ni, 10 benda yang abang akan share ni akan membuka mata dan minda anda. Dia juga akan membuka hati anda, insyaAllah dengan izin Allah, untuk kita mencapai kejayaan akhirat. Alright, kita nak dunia, wang yang kita belajar pasal dunia, wang yang kita perlukan untuk dunia, kita nak juga ia berguna untuk akhirat. Itu cara dia, dan itulah benda-benda yang abang akan kongsikan setiap hari. Alright, daripada 9 hingga 10 pagi bersama-sama dengan abang Abu, mekanik anda yang ada baju ni. Kan baju ni nampak ada simbol duit. Kau pakai baju ni, dia ada tarik duit. Jadi siapa yang nak baju bolehlah. So very good. Okay, Suhalmi dia dah cerita meninggalkan legacy ilmu jariah. Very good. Jadikan leaders
Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu. Wahai Irwan, lambat masuk Alamak, Abang Abu dah nak kat habis ni. Tapi tak apa, you pergi share watch parties. Semua awak ni, kalau awak macam terlepaskan, share watch parties dan tengok daripada awal, awak akan pasti akan suka. Awak akan suka dan awak akan dapat sedikit ilmu. Benda-benda aku yang borak-borak ni kau forward lah, kau fast forward sikit. Tak payahlah tengok yang tempat makan ni semua nak tengok pun buat apa kan. Kau forward sikit. Kau dengar je apa yang cakap, poin-poin dia. Apa benda Acing, kau dah join lambat, kau nak aku suruh ulang? Aku masa dah tak ada. Kau pergi check sendiri. Tapi aku bagi yang tadi apa tadi? Kebebasan. Apa lagi? Kita nak kerja amal. Kita nak jadi tuan. Kita nak bebas. Kita nak kerja amal kita tadi. Kita juga nak leader dalam diri kita. Bukan diri kita. Leader dalam benda yang kita buat. Meningkatkan taraf diri kita. Meningkatkan taraf diri kita. Supaya kita lebih bermaruah contohnya. Okay, benda-benda macam tu lah akan menjadikan kita lebih terinspirasi. Itu yang Abang Abu share, right? Okay. So macam-macam orang dah dapat dia punya ideas lah. Yang penting kau faham lah apa yang Abang Abu suruh sampaikan. Abang Abu suruh pula, Abang Abu sampaikan. Korang memang dah berhenti daripada bagi aku love ke memang benda ni dah terstop kat sini? Sebab love dia macam stop, tapi aku tengok ramai orang tengah bagi love. Macam mana nak tinggalkan legacy? Hello, macam-macam cara lah beb. Sebab tu aku ajar digital. Engkau tak masuk ini. Engkau ni datang kat sini tak pernah masuk kelas-kelas aku. Engkau masuk kelas-kelas aku baru engkau tak akan tanya soalan-soalan macam ni. Sebab tu saya buat program digital. Right, di mana kita boleh simpan ataupun tinggalkan legacy tu dalam bentuk digital. Ataupun dalam buku printed version. Tapi digital is something that you need to understand. Sebab kita boleh tinggalkan legacy tu dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book, dalam bentuk e-course, dalam bentuk videos, dalam bentuk banyak benda-benda yang kita boleh tinggalkan, alright, supaya berguna kepada orang lain. Jadi janganlah kita kita terlepas peluang. Allah dah bagi peluang untuk kita tinggalkan something yang legacy. Yang legacy tau, mungkin 50 tahun, 100 tahun tu dia akan terus memberi manfaat. Alright. Jadi siapa yang belum, awak boleh join program DPC21, Digital Product Challenge 21 hari yang akan bermula pada 27 hari bulan. Sebenarnya semua orang tengah register dan ramai dah register dah. Alhamdulillah, kita look for 100 people saja, taklah ramai sangat. Hanya 100 orang saja. Sehingga kini kita dah ada 56, 57, 60 orang lah saya rasa. InsyaAllah benda tu akan terus bertambah sehingga 100 kita stop. Lepas 100 kita tak ambil orang lagi. Kita akan tumpukan macam mana nak jadikan 100 ni mempunyai digital produk yang boleh kita legacykan dia. Jadi tujuan kita buat ni adalah untuk ditinggalkan, untuk kita mendapat pahala yang berganda-ganda, di samping kita menikmati juga hasil kita di dunia ni juga. Alright. Jadi itu yang nak, kebebasan, charity, leader, buat meningkat taraf dia. Okay, alright. Jadi jom jadi saudara-saudara, jadi adik-beradik. Yang belum join program ni kita orang panggil saudara mara. Yang dah join adik-beradik. Yang belum lagi kita panggil dia saudara mara supaya dia boleh join dan dia jadi juga adik-beradik. Alright. So itulah cara Amy. So I think you got what I'm trying to explain to you. So you got it. So that's how you can actually leave your legacy in this world, in a digital world. You can leave the legacy for 50, 100, even like until the year, until the bumi ni kiamat. Tapi mungkin sebelum kiamat dah tak ada kalau digital kan, sebab besi-besi tu nanti dah tak boleh lagi kan. Orang balik kepada zaman purba dulu kan, sebelum dia jadi tak apalah, dia boleh bantu kita pada satu jangka masa yang panjang. Alright. So itulah harapan Abang Abu untuk semua yang menyertai ini. Jadi itu sajalah untuk anda pada hari ini. Abang Abu mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih dan kerana datang hari ini kita capai 40,000 tadi, 40,000 orang yang melihat. Alhamdulillah. Dan saya syukur sangat kerana kita capai juga target love kita yang begitu menyeronokkan Abang Abu. Dan hari ini Alhamdulillah tak ada muka sedih. Ada yang ketawa tu adalah 4-5 orang, tapi muka sedih tak ada. Ada yang tak ada marah lah, Alhamdulillah. Tak ada yang marah hari ni. Kalau tak kadang-kadang nampak je ada 2-3 yang marah kan. Jadi hari ni tak ada lah, melainkan dah sengaja lepas ni nak letak benda tu kan. Alright, berpanjangan adik-beradik, berpanjangan silaturahim, amin 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 ya. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Sebab selepas ni saya ada beberapa perkara juga untuk saya lakukan. Jadi saya doakan anda supaya
mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga memohon doa-doa anda ni semua untuk kejayaan diri saya sendiri. Alright, mudah-mudahan sama-samalah kita mencapai kejayaan segala yang baik. Of course, segala yang kita lakukan ni biarlah Allah rahmati segala usaha kita. Mudah-mudahan segala usaha kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita jadilah orang-orang yang melakukan hanya benda-benda yang Allah dan Nabi kita suka, insyaAllah. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, 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 best. Yang rajin-rajin pergilah abangabu.com, pergi saya punya blog, check ada benda yang boleh actually like jadikan awak punya asset. Alright, okay, best, best, best. Bye. Kita nak makan.